Astaghfirullahaladzim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Datin Hafizah, Puan Azizah Yusof, semua sekali, Tuan Abdullah Usma Deko Hubung Terengganu, Waalaikumsalam warahmatullahi. Tuan Syed Abu Bakar. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tuan Zaitun, Syiddah. InsyaAllah sama-sama kita dengar selawat dulu. Selawat Badariyah, InsyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Puan Asma Haji Kaina, Tuan Haji Abdullah Yusuf. Ana Yasin Habibillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Ramlah, Puan Hamizah Abdul Khalim. Salamullah ala Yasin Habibillah. Waalaikumsalam. Puan Nur Izam. InsyaAllah hari ini kita akan masuk tajuk yang baharu dalam bab sifat 20 ni, iaitu pada muka surat 55. InsyaAllah kita akan bincang tentang tingkatan ada ataupun maujud dan tiada ataupun ma'dum. Tajuk ni mungkin kita rasa agak berat sikit lah, tapi insyaAllah kita akan terangkan, kita akan bincang supaya kita semua faham lah. Okay. Hasinu biha lana akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Niyakallah
papan atas. Waalaikumsalam Kak Naimah, Puan Aminah, Kak Nah, Puan Fauzia. InsyaAllah sama-sama boleh pakat share kuliah kita. Jika ada soal jawab, boleh komen, insyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Puan Aziza, Puan Zainun, Puan Norizan dan semua sekali. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan tuwassi'u biha alaina al-arzaq hasinu biha Waalaikumsalam warahmatullahi, insyaAllah. Okay, habis selawat ni kita akan start ya, insyaAllah. Setakat ni ada 3 soalan dalam Telegram tu, yang saya ambil keputusan untuk jawab pada pagi ni lah. Dan para sahabatnya, sahabatnya. InsyaAllah, alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Tuan-tuan, ibu-ibu, para sahabat Facebook sekalian, yang pertama dan selamanya kita rafakkan setinggi-tinggi kesyukuran dan jutaan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah taala masih lagi mengurniakan kepada kita taufik dan hidayah untuk terus menerus kita mentaati segala perintahnya dan kita menjauhi segala bentuk-bentuk larangannya. Dan di antara bentuk kita mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita belajar ilmu agama, belajar ilmu tentang ketuhanan, tentang kenabian, tentang perkara-perkara gaib, yang mana perkara ini akan memberi kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Contohnya dalam bab tauhid, Allah Ta'ala berfirman, iaitu Allah Ta'ala kata, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maksudnya, dan ketahuilah, fa'lam, ketahuilah, kamu kena belajar, kena tahu, annahu la ilaha illallah, tiada Tuhan yang sebenarnya melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu kita kena kenal Tuhan kita. Kena belajar macam mana sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Boleh? Kita belajar sifat 20 ni untuk apa sebenarnya? Untuk kenal Allah lah. Bukan kita nak tahu macam mana zat Tuhan tu, bentuk macam mana, bukan. Kita nak kenal saja. Kenal Allah Subhanahu Wa Taala melalui pengajian-pengajian sifat-sifat Allah. Yang sifat-sifat Allah ini disebutkan dalam Al-Quranul Karim. InsyaAllah hari ini ibu-ibu, tuan-tuan yang ada kitab, boleh buka pada muka surat 55. Pada tajuk tu ditulis pelajaran ketiga, tingkatan ada, iaitu maujud dan tiada, iaitu ma'dum. Jadi maujud ni bahasa Arab, okey, dan ma'dum tu bahasa Arab juga. Jadi dalam bab tauhid, dalam bab akidah sifat 20, biasanya kita akan guna perkataan ni, maujud dan ma'dum. Dipanggil istilah ni, istilah dalam ilmu tauhid. Jadi bagi ada dan tiada ni, maujud dan ma'dum ni, dia ada beberapa tingkatan. Di sini disulis ada 4 tingkatan, iaitu kata pengarang kita, keberadaan atau ketiadaan sesuatu ada 4 tingkatan. Soalan dia, ada berapa tingkat atau peringkatkah keberadaan atau ketiadaan sesuatu? Baik, maksud keberadaan itu benda yang wujud, benda yang ada. Kan, ketiadaan tu benda yang tak ada, yang ma'adum. Jawapannya, ia ada 4 tingkatan seperti berikut. Kita tengok dia ada A, B, C, D tu. Dan setiap tu dia ada punya maksud dia dan contoh. Tengok maujud. Maujudun, maksudnya ada ataupun boleh dilihat. Ada dan boleh dilihat. Seperti zat Allah Ta'ala dan semua sifat ma'ani yang 7 dapat dilihat di akhirat nanti jika diizinkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nampak? Itu kalau kita nisbahkan ada tu, wujud tu kepada Allah, maujud kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bermaksud Allah ni benar-benar ada. Okey, Allah ni sungguh ada, bukan main-main. Bukan kewujudan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni hanya ada di akal fikiran sahaja. Bukan hanya di dalam kita punya khayalan sahaja. Bukan getaran jiwa, bukan getaran pemikiran, bukan. Allah Ta'ala betul-betul ada. Sungguh dia ada. Okey. Di kat sini benda yang maujud ni boleh dilihat. Okey. Itu sebab kata ulama, setiap perkara yang maujudun, yang ada ni, dia boleh dilihat. Itu kaedah, pegang betul-betul dulu. Setiap perkara yang maujud, boleh dilihat. Umpamanya macam Allah, kan, zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita boleh lihat kat mana? Di akhirat. Kat dunia memang tak boleh tengok, okey, tapi kat akhirat nanti kita boleh tengok Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nampak tak? Boleh tengok sifat-sifat Allah, sifat ma'ani tu. Okey. Jadi benda macam ni, tuan-tuan, kita kena beriman. Setiap yang maujud, dia boleh dilihat, sama ada kat dunia ataupun kat akhirat. Nampak tak? Contoh sekarang ni kan, benda yang maujud, yang boleh dilihat kat akhirat. Apa, tuan-tuan? Contoh lagi, syurga. Syurga, neraka. Syurga, neraka, dua makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang mana syurga sekarang ni, kan, la ni, kan, lon ni, kan, sudah ada. Sudah ada syurga sekarang. Itu kita kena pegang akidah yang betul, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Syurga dan neraka sudah pun wujud sekarang, sudah pun ada. Dan syurga neraka ni boleh dilihat. Boleh. Okey. Tapi dilihat tu bukanlah kat dunia dah.
tapi ke akhirat nanti kita boleh nampak macam mana indahnya syurga. Itu benda yang maujud. Boleh faham? Malaikat benda yang maujud juga. Nampak dah? Apa lagi kita kata? Syaitan, iblis, benda yang maujud. Tetapi benda itu sekarang diraibkan. Kita tak nampak. Macam Allah Ta'ala jugalah. Kan zat Allah. Allah Ta'ala kita mustahil tengoknya, dapat lihatnya di dunia. Tapi di dalam syurga nanti, di akhirat, kita boleh nampak Tuhan. Itu benda yang maujud. Baik, apa lagi contoh benda yang maujud kalau kita nisbah kepada makhluk? Kita semua ni kan kita ni maujud ni. Kita ni ada. Okey. Kita ni ada, tapi kita diadakan, dicipta. Daripada tak ada kepada ada. Tu kita. Nampak tak? Tapi kita betul-betul wujud di alam nyata sekarang ni. Nampak tak? Kita ada anak, tengok anak kita. Kan tengok kan, bernampak dia. Dia dah kahwin, ada cucu, semua bagai kan. Kita nampak tu. Itu benda yang maujud. Boleh? Benda yang maujud kita boleh tengok dengan mata kepala. Sekarang ni kat dunia kita tengok makhluk, kan, tengok semua makhluk Allah. Guna teleskop tengok planet Pluto, planet ni. Bahkan kadang-kadang kan nak tengok sel-sel kan, boleh nampak sel tu macam bentuk-bentuk dia. Guna apa panggil? Hot 2 tu kan. Kita nampak ni sel ni apa nama-nama, saya lupa nama-nama dia, banyaklah kan. Maknanya itu benda yang maujud, benda yang boleh dilihat. Tapi sekarang nak tengok sel tu kena guna alat lah. Sebab mata kita terbatas. Boleh faham ibu-ibu sekalian, tuan-tuan sekalian, macam mana maksud maujud ni? Okay, kita ni semua maujud lah. Kita semua ni ada. Nampak tak? Kalau saya ni tak ada kan, saya ni tiada, maka saya tak boleh dilihat oleh orang lain. Faham? Itu dalam bab lagi, bab maklum nanti. Okey. Tapi sekarang ini kita maujud, benar-benar ada. Kita boleh nampak. Kan, nampak orang tu, nampak orang ni, nampak dia punya stokor badan dia tu. Okey, boleh faham? Dan dalam bab akidah pula yang kita kena faham lagi, zat Allah tu kita boleh nampak nanti. Okey, zat Allah, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tapi nampak kat mana? Kat akhirat. Itu kena faham kat dunia tak boleh tengok. Okey, sebab dalam Al-Quran cerita kan, kalau ibu-ibu baca Al-Quran menceritakan macam mana Allah Ta'ala sendiri cerita kisah Nabi Musa kan. Nabi Musa dia nak tengok Tuhan. Dia nak tengok Allah Subhanahu wa taala. Okey, Rabbi arni anzur ilaik. Wahai Tuhan, aku nak tengok engkau. Bukan aku ni tak yakin, aku nak nampak, nak tengok juga. Okey. Apa kata Allah? Lan tarani, kamu tak akan nampak aku. Lan tarani, mustahil nampak aku kat dunia ni. Okey. Jadi bila Allah Ta'ala tajalikan, zahirkan kuasanya pada bukit tu, bukit hancur lebu kan, bukit hancur lebu, maka Nabi Musa jatuh tersungkur, pengsan kan, pengsan. Lepas tu dia bangun, dia minta ampun pada Allah. Ya Allah, aku taubat dah ya Allah, lepas ni aku tak minta lagi tengok engkau ya Allah. Itu tuan-tuan, Nabi dulu, Nabi Musa alaihi salam. Okey, di kita sekarang ni kalau ada orang kata aku nampak Tuhan, aku nampak Allah, di mana-mana Allah, ni bahaya perkataan ni. Kita kena ambil dia, kita kena selidik dia. Apa maksud Tuhan? Tuhan kata macam tu kan. Adakah Tuhan nampak Allah ni kat dunia sekarang ni? Okey, itu kena perhalusikan sedikit. Boleh faham? Maknanya kisah Nabi Musa yang meminta melihat Allah kat dunia itu, Allah Ta'ala rakamkan dalam Al-Quranul Karim supaya kita ambil iktibar. Apa iktibar dia? Iktibarnya kata para ulama, kita tak mampu tengok Allah kat dunia ni. Okey, kalau Allah Ta'ala tunjuk kan, buka hijab, hancur dunia ni.
hancur. Kan, sebagaimana hancur bukit Tur Saina tu. Kan, bila hancur je Nabi Musa terkejut, pesang dia. Nak kata hebatnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Boleh faham? Okey. Itu di antaranya benda yang maujud. Maujud ni benda yang ada dan boleh kita lihat benda tersebut. Okey. Boleh faham Itu yang pertama. Kemudian yang B tu nombor 2, halun. Hal. Okey, hal ni kita terjemah dengan keadaan. Okey, hal ni keadaan. Okey, contohnya seperti sifat nafsiyah dan sifat maknawiyah. Okey. Baik, kita baca dulu, lepas ni saya katakan kan. Dalam nak memahami tingkatan maujud dan tiada ni, sebenarnya kita kena faham dulu pembahagian sifat-sifat Allah. Okey, ada berapa bahagian sifat-sifat Allah ni? Okey, yang mana yang ulama buat, ulama susun supaya kita mudah faham. Oh, macam ni kita nak beriman pada Allah. Okey, bukan bermaksud sifat-sifat Allah ni dia bercerai-cerai, bukan. Tapi kita nak faham Allah ni macam mana, Allah ni hebat ke, Allah ni bersifat kesempurnaan ke, ulama disusun. Beberapa dipanggil pembahagian sifat-sifat Allah. Okey. Jadi ibu-ibu tanda B dan C tu, hal dan amrun i'tibari tu, dia benda yang sama sebenarnya. Benda yang sama. Okey. B dan C benda yang sama. Okey. Maknanya contohnya kan dia kata amrun i'tibari yang bawah tu, maksud amrun i'tibari ada pada zihin. Zihin ni fikiran. Okey, gambaran akal. Seperti sifat salbiyah. Okey. Dia kata pendapat muktamad sifat nafsiyah dan maknawiyah juga termasuk di dalam amrun i'tibar. Baik, ini tuan-tuan perkara yang kalau kita tak terang, kita tak faham istilah-istilah dalam tauhid ni. Kan macam amrun i'tibari, sifat nafsiyah, maknawiyah tu apa semua tu. Okey, baik, lepas ni saya terang kita baca dulu sikit. Kemudian yang keempat, ma'dum. Apa ma'dum? Tidak ada sama sekali. Benda yang ma'dum ni benda yang tak ada, yang sungguh tak ada langsung. Okey, seperti apa yang benda tak ada ni? Syarik al-bari, Tuhan lain selain Allah, ataupun anak atau isteri bagi Allah, bagi Tuhan. Okey, jadi anak bagi Allah, isteri bagi Allah itu benda yang ma'dum, yang tak ada sama sekali daripada awal sampai bila tak ada. Nampak tak? Cumanya orang manusia ni lah yang mereka-rekakan. Padahal tak ada benda tu. Okey, baik, itu empat ataupun 3 tingkatan dalam bab ada dan tiada. Okey, dia ada 3 sebenarnya. Sebab yang hal dan amru i'tibar tu dia sama saja sebenarnya. Perkara yang sama. Cumanya ada sikitlah perbezaan dari segi istilah tu. Hal dan amrun i'tibar. Baik. Begini ibu-ibu sekalian. Sebelum kita nak memahami lebih faham, lebih jelas tentang ni, kita faham dulu pembahagian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Okey, ada berapa sifat-sifat Allah? Ada berapa bahagi? Baik. Kata para ulama, pembahagian sifat Allah ni dia ada 4. Okey, ada 4 bahagi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Okey. Yang pertama, bahagian pertama dipanggil sifat nafsiyah. Okey, ibu-ibu dengar dulu, lepas ni saya terang Yang kedua, sifat salbiyah. Okey, yang pertama nafsiyah. Nombor 2, sifat salbiyah. Yang ketiga, sifat ma'ani. Ma'ani, mim ain alif nun ya, ma'ani, sifat ma'ani. Yang ketiga, yang keempat, sifat maknawiyah. Maknawiyah. Okey, ni 4 perbahagian sifat
yang mana dibahas oleh para ulama untuk memahami sifat 20 ni. Okey, baik. Kalau kita tengok dari segi bilangan sifat tu, ada 4 bahagi kan. Contoh, sifat nafsiyah ada satu sifat saja, iaitu wujud. Sifat wujud. Okey. Yang kedua, sifat salbiyah. Kata para ulama ada 5 sifat salbiyah. Okey, 1, 5, 6 dah kan. 5 sifat salbiyah. Kemudian sifat ma'ani ada 7. Okey, 1, 5, 7, 13 dah. Kemudian maknawiyah lagi 7. Jadi tambah semua 20. Nampak tu? Sifat nafsiyah 1, sifat salbiyah ada 5, sifat ma'ani 7, sifat maknawiyah ada 7. 7, 7, 5, 1 jadi 20. Macam tu ibu-ibu dan tuan-tuan sekalian. Boleh faham? Itu dari segi bilangan sifat dan nama dia dulu. Tengok sikit dari segi pengertian dia. Okey. Kalau ibu buka pada muka surat, kejap muka surat 56 tu ada dia cerita macam mana sifat ma'ani, nafsiyah, salbiyah, maknawiyah tu. Okey. Baik. Kita pergi pertama dulu, sifat nafsiyah. Apakah sifat nafsiyah? Sifat nafsiyah ni sifat yang menunjukkan kepada zat Allah. Nafsi ni diri. Sifat yang menunjukkan kepada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey. Iaitu apa? Satu saja, sifat wujud. Sifat wujud. Okey. Jadi bila kata sifat nafsiyah wujud, bermaksud Allah Ta'ala benar-benar wujud. Okey. Dan wujud Allah ini, okey, dia wujud dengan segala sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah. Segala sifat-sifat kesempurnaan. Okey. Lepas ni kita bincang sikit, apakah sifat kesempurnaan tu? Cuma nak faham sekali, yang asasnya kita orang mukmin bila kita faham Allah wujud, bermaksud Allah wujud dengan segala sifat-sifat kesempurnaan. Okey. Allah tu wujud, dia tidak menumpang dengan mana-mana apa-apa perkara pun. Boleh, sebab dia zat. Kita bincang mana kan, zat dan sifat tu. Allah Ta'ala ni zat. Okey, dia zat yang wajibul wujud, yang wajib ada. Okey, ada macam mana tu? Allah Ta'ala ada begitu saja ke? Tidak. Adanya Allah Ta'ala tu, ada Allah dengan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Boleh? Ini saya beri sikit dengan kasar dia. Dan wujud Allah ni, nafsi Allah ni, okay, diri Allah, zat Allah ni, mustahil bagi zat Allah ada kekurangan, ada cacat cela, ada kelemahan. Boleh? Boleh faham tu maknanya wujud Allah sentiasa sempurna. Okey. Dulu, kini, selamanya Allah Ta'ala sempurna sokmo-sokmo. Macam tu kita nak faham. Okey. Kita tak boleh nak pergi dalam, tak boleh nak cari macam mana wujud Allah tu. Tak boleh nak fikir. Okey. Yang kita boleh fikir setakat tu je. Allah wujud. Dia ada, dan ada Allah tu dengan bersifat kesempurnaan. Dan tak ada sekali sifat-sifat kekurangan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh? Jadi kalau kita nanti kita akan sampai bab dia, iaitu tiada yang wujud hakiki melainkan Allah Ta'ala jua. Ni kesimpulan. Okey, tiada wujud yang benar-benar wujud melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas tu, ustaz, kita wujud ni macam mana?
Okey, kita wujud ni kan, kita ada ni sebab kita diadakan oleh Allah. Nampak tak? Kalau Allah Ta'ala tak berkenan, Allah Ta'ala tak berkehendak menjadikan kita, kita tak ada ni. Nampak tak? Sebab itu kan dalam bab wujud, kita kena faham dia ada dua wujud yang hakiki, yang nombor dua wujud yang aridi. Aridi dengan do belakang dia tu, bukan dal, do. Okey, wujud yang hakiki dan wujud yang aridi. Nampak? Okey, wujud yang hakiki ni hanyalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, wujud hakiki ni wujud yang tidak ada permulaan, tak ada perakhiran. Okey, boleh faham Kemudian wujud yang aridi ni, kita semua makhluk ni. Apa maksud aridi? Aridi ni maksudnya mendatang. Wujud yang mendatang, yakni wujud yang baharu. Yang baharu wujud, baru ada. Sebab ada pun Allah Ta'ala buat. Okey, kita ni tuan-tuan, okey, bukan kita jadi sendiri, tiba-tiba jadi, bukan. Kita ada orang yang membuat kita. Bukan orang, ada kuasa. Ada kuasa yang mengadakan kita, yang mewujudkan kita. Siapa? Iaitu zat yang wujud hakiki, Allah Subhanahu wa ta'ala. Nampak tak? Boleh faham? Itu sifat nafsiyah. Sifat yang menunjukkan kepada nafsi, kepada diri, kepada zat Allah yang maha sempurna itu. Satu saja sifat zat, sifat nafsi, sifat wujud. Boleh? Jadi dalam akal kita, dalam pemikiran kita, kita punya pegangan kan, sebut wujud Allah, kita faham Allah wujud dengan segala sifat-sifat kesempurnaan. Wujud Allah infinity, tak ada perakhiran, tak ada permulaan. Setakat tu kita beriman. Okey. Tak boleh nak pergi panjang-panjang dah. Pergi panjang-panjang, rosok kepala. Kan, jeng kepala otak kita. Boleh faham? Tuan-tuan, boleh faham? Itu antaranya. Yang pertama, sifat nafsiyah. Jadi tadi kan, kata pengarang kita, sifat nafsiyah ni sifat apa? Sifat amrun i'tibar. Amrun i'tibar, maknanya ada pada gambaran akal kita. Okay, akal kita boleh kata beriman, boleh memikirkan benda tersebut, yakin Allah ni wujud. Itu maksud dia tu kan. Ada pada zihin. Zihin ni bahasa Arab, zihin ni pemikiran, fikiran kita. Nampak itu maknanya sifat nafsiyah ni dia termasuk amrun i'tibar. Okay, perkara yang kita bayangkan, kita ibaratkan dalam kepala otak kita. Boleh? Sebab wujud Allah kita tak nampak dengan mata kepala sekarang ni. Tak nampak. Okey, tapi akal kita, dia boleh menerima Allah ni tentu ada, wajib ada Allah yang mencipta alam yang luas ini. Contoh kan. Jadi benda macam ni dia kena beri contoh sikit baru kita faham. Okey, insya-Allah saya harap benda ni memang agak payah sikit, sebab saya dulu pun ambil masa dan faham. Kan, sebab dia benda-benda macam ni lah kan, kadang-kadang melibatkan kita ni jadi pening sikit. Okey, tapi ibu-ibu sekalian cuba dengar dulu, insya-Allah saya akan cuba terangkan yang terbaik. Baik, itu yang pertama. Sifat yang kedua, bahagian sifat yang kedua dipanggil apa? Sifat salbiyah. Okey, apa makna sifat salbiyah? Okey, sifat salbi ni maksudnya nafi. Salbi itu bermaksud nafi. Salbiyah, penafian asal dia. Okey, jadi maksud sifat salbiyah ni sifat yang menafikan kekurangan, kelemahan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksud sifat salbiyah. Sifat kita nak menafikan kekurangan bagi Allah. Okey.
Contoh, okay, ada berapa sifat salbiah tadi? Ada 5 kan. Cuba tengok pada Rajah tu muka surat 56, sifat salbiah tu ada 5. Yang pertama qidam. Nombor 2 baqa. Nombor 3 mukhalafatuhu lil hawadis. Yang keempat qiyamuhu binafsih. Yang kelima wahdaniyah. Maknanya 5 sifat ni nak menafikan kekurangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu ulama tulis sifat salbiyah, nak menafikan sebarang bentuk kekurangan bagi Allah. Contoh, qidam. Qidam ni kita fahamlah, qidam ni lama, kan lama. Benda yang lama. Kalau kita tengok dari segi bahasa lah, lama. Tapi qidam sebenarnya untuk menafikan apa? Menafikan permulaan bagi wujud Allah. Faham tu saya cuba cakap slow-slow sikit supaya kita dapat tangkap. Qidam kan, yakni nak menafikan permulaan wujud Allah. Okey, maksudnya bila kita kata qidam kan, akal kita tu amrun i'tibar ni, akal kita menerima Allah ni tak ada permulaan bagi wujud dia. Boleh? Allah ni ada wujud Allah, tak ada permulaan. Okey, itu qidam. Atau kita panggil qadim, kan, qadim ataupun qidam. Dia benda yang sama tapi dari segi tulisan tu lain sikitlah. Qadim, qidam lain sikitlah tulisan, tapi maknanya itulah makna dia. Boleh jadi qidam ni sifat salbiyah. Sifat yang ada pada zihin kita, kita menerima Allah ni tak ada sifat-sifat, tak ada permulaan. Kan, Allah tak ada sifat yang ada permulaan ni. Kan, sifat Allah tak ada permulaan bagi wujudnya. Okey. Ataupun nak menafikan permulaan bagi wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh? Itu saya kata tadi, salbiyah ni sifat nak menafikan kekurangan. Ustaz, yang ada permulaan ni kekurangan ke? Ada kekurangan ke? Ya. Kata guru kami dulu, dia kata setiap yang ada permulaan pasti ada kekurangan dan kelemahan. Boleh? Ini ibu-ibu kena ambil nota, take note sikit lah. Ni dia kata kunci. Setiap yang ada permulaan, pasti ada kekurangan, ada kelemahan. Contoh, siapakah ada kekurangan, ada permulaan? Kita semua. Kan? Kita makhluk manusia ada kekurangan. Walaupun kita mendabik dada, saya hebat, saya belajar kat Oxford, belajar kat luar negara, saya ustaz, saya tok guru. Ingat, kamu tu ada permulaan, pasti ada kekurangan. Okey. Sebab itu kalau kita menikah kan dengan bini kita, dengan suami kita, kita kena terima kekurangan dia. Okey. Nobody perfect in this world. Tak ada yang perfect. Yang manusia ni tak ada perfect. Melainkan Rasulullah je. Nampak tak ibu-ibu, tuan-tuan sekalian? Okey, bila kita kahwin dengan seorang suami ataupun isteri kita tu, dia pasti ada kekurangan. Kenapa dia pasti ada kekurangan? Sebab dia tu ada permulaan. Boleh faham Okey. Jadi benda yang qidam, setiap yang qidam, dia tak ada kekurangan. Okey, itu kita faham gitu. Tapi perkara yang tak qidam, maknanya dia ada permulaan, dia pasti ada kekurangan, ada kelemahan. Nampak tak? Okey. Contoh kita kata apa? Kan? Binatang-binatang. Walaupun kita nampak comelnya burung kan, comelnya binatang ni kan, comelnya kan, tapi pasti ada kekurangan. Nampak tak? Yang tak ada kekurangan,
yang sentiasa sempurna sampai bila-bila hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh faham ibu-ibu sekalian? Saya faham, saya harap boleh ambil take note tu beberapa perkara dalam bab akidah ni. Okey, sebab kadang-kadang kita terlepas cakap kan, ya Allah aku dah semayang, ya Allah aku dah baca doa, ya Allah engkau tak dengar ke doa aku, ya Allah. Kita macam bersangka buruk pula. Engkau tak dengar ke, ya Allah? Engkau biarkan aku macam ni, ya Allah. Itu bahaya cakap macam tu tuan-tuan ibu-ibu sekalian. Nampak tak? Sepatutnya kita kena yakin Allah Maha sempurna. Allah mendengar setiap doa-doa hamba-hamba dia. Nampak tak? Ud'uni astajib lakum. Mu doalah pada aku, tapi nak doa tu, nak Allah astajib tu, kita kena jaga syarat-syarat dia. Antara syarat makbul doa, jaga pemakanan, jaga halal haram. Okey. Ni ambil benda haram, makan haram, macam mana doa nak mustajab? Contoh. Kan? Ini tuan-tuan kita kena faham. Boleh faham? Itu sifat apa? Sifat kidam. Menafikan permulaan bagi Allah. Yang kedua, baqa'. Tengok baqa' tu. Baqa' tu apa? Baqa' ni sifat salbiyah. Fungsinya nak menafikan kekurangan bagi Allah. Iaitu apa? Baqa' ni menafikan pengakhiran bagi wujud Allah Ta'ala. Boleh faham ayat tu? Menafikan pengakhiran wujud bagi Allah. Maksudnya apa? Baqa' ni ialah Allah Ta'ala kekal selama-lamanya. Itu maksud baqa'. Tapi sebenarnya baqa' tu fungsinya nak menafikan adanya pengakhiran bagi wujud Allah. Nampak tu boleh faham okey. Tu saya rasa hari ni agak berat sikit tajuk dia. Tak apalah, kalau tak faham kita ulang-ulang semua. Okey, contohnya kan, kita semua ni baqa' ke tidak? Kita tak baqa', kita akan mati. Kita ada pengakhiran kita pada masa sekian-sekian yang telah Allah Ta'ala tetapkan untuk kita. Kita panggil apa? Ajal kan? Ajal, maut, semua itulah. Rezeki, semua yang telah Allah tetapkan. Boleh faham? Jadi yang baqa' sebenarnya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh? Ada pun syurga neraka kan, dia kekal tu sebab Allah Ta'ala mengekalkan dia. Kan, sebab ada orang tanya, Ustaz, syurga neraka tu kenapa dia kekal? Kenapa dia tak hancur? Kerana jawabnya, kata ulama, syurga neraka itu dia makhluk juga. Allah Ta'ala boleh hapuskan dia kan. Dia ada tarikh dia juga, tarikh dia bila dijadikan kan, itu syurga neraka. Tapi syurga neraka ni Allah Ta'ala sengaja membuat benda tersebut, menciptakan syurga neraka untuk kita. Okey. Kalau neraka uiddat lil kafirin, syurga uiddat lil muttaqin. Masya-Allah. Nampak tu? Syurga tu Tuhan buat untuk orang bertakwa, orang yang bertakwa, muttaqin. Dan neraka pula untuk orang yang kafir, yang berdosa kepada Allah Ta'ala. Nampak tak? Kan? Jadi Allah Ta'ala kekalkan, Allah Ta'ala sendiri yang mengekalkan syurga untuk kita menikmati nikmat yang infinity, yang tak ada penghujungnya. Allahu Akbar. Itu maksud tuan-tuan. Kenapa syurga tu dikata kekal, khalidina fiha. Kan Quran sebut, bukan bermaksud neraka tu, syurga tu kekal dengan sendiri, tapi Allah yang mengekalkan. Okey, boleh faham sebab hanya Allah sahaja yang kekal selama-lamanya. Allah sahaja yang ada kuasa untuk mengekalkan sesuatu perkara tu. Atas Allah lah. Kalau kita cakapnya ikut dia lah. Kan ikut Allah nak buat apa pun. Sebab alam ni milik dia. Kalau kita cakap mudah macam tu kan, boleh faham?
Macam kata kes COVID naik semalam. Kan? Hampir 17,000 lah, juta lebih lah kes COVID. Kita fikir dengan akal kita, dalam zihin kita, zihin kita, dalam pemikiran kita, Allah berhak buat apa-apa. Semua hak dia belaka. Itu orang yang ada tauhid itu. Kan? Ada akidah. Dia pandang macam tu. Tapi di mata kasar dia tengok, kes naik sebab ni, kluster tu, kluster ni kan. Itu mata kasar. Tapi mata tauhid, pada pemikiran dia nampak Allah yang lakukan semua ni. Tak pelik lah kan. Contoh tuan-tuan. Nampak tak? Sebab benda wabak ni, kata para ulama, dia akan berlaku 100 tahun sekali. Okey? Itu panggil sunnatullah. Dia akan berlaku 100 tahun sekali. Dia akan pusing. Maknanya akan ramai yang mati manusia masa tu. Okey, yang mematikan manusia Allah juga. Wabak sebagai asbab sahaja. Okey, boleh faham? Itu sifat baqa'. Okey. Baik, kita rehat sekejap. Sebab takut ada orang pening. Okey, ada orang pening kepala, ustaz apa cakap ni tak faham ni. Okey, sebab bab tauhid ni tuan-tuan, bila saya perhatikan, kita buat sikit kajian kan, orang para pendengar di surau-surau, di masjid, kalau kita belajar tauhid, mereka mengatuk mata, kenapa tak faham apa yang tu sedang cakap tu. Okey, bagi saya benda tersebut berlaku sebab apa? Okey, bukan sebab salah guru tu. Okey, di antara saya tengok, di antara sebab lah kan, kenapa kita rasa puas bila tauhid ni, sebab kadang-kadang istilah-istilah tauhid tu, kita dengar ustaz mengajar, kidam lawangnya apa, nampak tak? Kita dengar je, apa tak faham aku. Sebab itu dalam kitab ni kan, dia terangkan dulu apakah istilah-istilah dalam tauhid. Boleh? Baru boleh kita faham. Boleh faham? Itu antaranya. Okey, insya-Allah. Okey, take 5 kejap. Betul, take 5. Okey, maknanya setakat ni apa ni? Apa nama kitab ni? Kitab ni Sifat 20. Satu pengenalan asas kitab ni nampak gambar dia. Kitab Ustaz Muhadir Haji Jul. Ada dijual di kedai-kedai buku, termasuklah di Shopee pun ada. Shopee banyak juga. Kita beli, dia akan hantar tu rumah kita lah kan. Boleh faham takat ni sifat salbiyah ni. Sebab kadang-kadang kita pening sebab kita tak pernah dengar lagi permulaan tu kan. Kita hanya dengar Allah kidam ni apa. Okey, betul itu yang Puan Azizah kita komen, Sifat 20, satu pengenalan asas. Ini nama kitab dia dan nama pengarang sekali, Ustaz Muhadir. Ustaz Muhadir ni terkenal jugalah kan di Malaysia ni. Dia banyak tulis kitab, banyak buah kitab. Okey, boleh faham setakat ni itu maksud sifat salbiyah tu. Yang kedua baqa'. Okey, sebab saya tak nak saya cakap-cakap ni, takut saya seorang faham. Ada panggil syok sendiri, tak nak lah. Sebab tu saya tanya semua tu. Saya tanya dan saya cuba terangkan dengan bahasa mudah. Okey, baik boleh faham? Okey, kita pergi yang ketiga. Sifat salbiyah yang ketiga. Okey, sifat salbiyah yang ketiga apa? Mukhalafatuhu lil hawadis. Kalau kata orang tua kata mukhalafah. Tuhan ni mukhalafah. Okey, ini maksudnya Allah Taala ni mukhalafah lil hawadis. Mukhalafah bersalahan dengan makhluk. Hawadis. Apa hawadis? Kita bincang malam ni kan. Dalam muka surat apa? Muka surat 50 tu. Hawadis, benda-benda yang baharu. Okey, jadi Allah Taala ni dia bersalahan dengan benda yang baharu.
Okey, itu maksud dia. Tapi sebenarnya fungsi mukhalafah lil hawadith ni untuk mensalbikan, untuk menafikan. Okey, menafikan apa? Menafikan penyamaan, penyerupaan dengan makhluk. Yakni dengan mana-mana sifat makhluk. Boleh faham? Okey, mukhalafah ni saya ulang lagi. Fungsi dia nak menafikan, mensalbiahkan, menafikan sebarang penyerupaan, penyamaan dengan makhluk Allah. Boleh? Macam itulah maksud mukhalafah ni. Okey, maknanya kalau kita faham mukhalafah li hawadis, menafikan penyerupaan dengan Allah Ta'ala, dengan makhluk tu, maka kita tak kata Allah ni berada di mana-mana. Nampak tak? Boleh? Kalau kita faham mukhalafah ni, Allah ni bersalah dengan makhluk, yakni menafikan penyerupaan dengan makhluk, kita tak kata Allah ni ada tangan macam kita. Boleh? Itu fungsi sebenarnya. Nampak tak? Sebab itu ibu-ibu, tuan-tuan, saya nasihatkan kan, kalau kita baca hadis sorang-sorang, tak ada guru, itu bahaya juga. Bahaya. Sebab dia kadang-kadang ada hadis Nabi ni, Nabi sebut dengan ringkas, kan, litera macam tu. Kadang-kadang kita pun faham litera, kita tak syarah. Tu bahaya sebenarnya. Bahaya. Okey, contohnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi kata, innallaha yanzilu ila sama'id dunya fi thuluthil lail atau kama qala. Kata Nabi, Allah Ta'ala ni yang zilu, turun, turun ke langit dunia pada 1/3 ataupun 2/3 malam. Contoh ayat ni. Hadis ni hadis sahih. Kita nak faham macam mana? Okey, jadi kalau kita tak belajar mukhalafah ni, tak belajarkan nak menafikan penyerupaan Allah Ta'ala dengan makhluk, kita tak nafi benda tu, kita katakan Allah ni turun naik Allah ni bergerak-gerak Allah turun, betul, Allah naik pula. Allah turun, Allah naik pula. Sedangkan turun naik itu sifat siapa? Sifat makhluk. Okey, sebab itu hadis Nabi ni kena belajar syarah dia. Iaitu kata para ulama, maksud Allah turun tu ialah Allah turunkan rahmat-rahmatnya yang begitu banyak di setiap 1/3 hinggalah 2/3 malam. Nampak? Sebab itu tuan-tuan, di tengah-tengah malam tu ada waktu yang mustajab doa. Kan? Bukan hari Jumaat je. Tiap-tiap malam ada satu saat yang Allah Ta'ala makbulkan doa kita. Okey? Okey, boleh faham Okey? Betul tu apa yang dikomen oleh Cik Ni, menafikan apa-apa pun yang kita terlintas di hati kepala kita. Betul kan? Betul lah. Kita menafikan segala penyamaan, penyerupaan Allah dengan makhluk tu. Boleh? Allah Ta'ala contohnya, dia tidak sama sekali ada sifat-sifat makhluk bagi Allah. Tak ada. Okey, pegang kaedah setiap sifat makhluk tidak ada sama sekali, tak ada satu habuk pun pada Allah Ta'ala. Tak ada. Okey, jadi kita faham kita cuba cari apa sifat makhluk. Letih, kan, dahaga, mengantuk, tak faham. Apa lagi? Okey, tidur, turun naik, bergerak sana sini, itu semua sifat makhluk. Jadi mukhalafah ni kita nak menafikan segala sifat-sifat makhluk tu bagi Allah. Nampak faham InsyaAllah boleh. Okey, itu panggil amrun iktibar. Maknanya benda ni kita kena nafikan di akal Akal kita kena menafikan benda tu.
Boleh. Sebab itu kan dalam bab tauhid, kalau kita nak belajar tauhid ni, kita punya akal kena sihat. Akal kita kena sihat, jangan jadi orang gila. Kalau orang gila memang payah sikitlah. Kan? Dia kena sihat akal kita, kena bersih akal kita. Okey, boleh faham? Kemudian lagi yang keempat, qiyamuhu bi nafsih. Berdiri dengan sendiri. Apa maksud ni? Sifat salbiah yang keempat ni, iaitu kita nak menafikan, kan? Menafikan apa? Menafikan bahawasanya Allah ni memerlukan benda lain untuk dia wujud. Itu maksud qiyamuhu bi nafsih. Kita nak tolak, kita nak menafikan di akal kita bahawasanya Allah ni perlukan makhluk. Okey. Dan jawapannya memanglah, ya betulnya, yang hakikatnya Allah Ta'ala tidak memerlukan apa-apa pun daripada kita. Kita semayang, kita tutup aurat, kan? Kita lawan Allah, kita derhaka pada Allah, kan? Semua itu tak gegih, tak gegih, tak memberi kesan, efek kepada Allah Ta'ala. Boleh faham ibu-ibu sekalian? Okey. Itu maksudnya sifat qiyamuhu bi nafsih, berdiri sendirinya. Bermaksud Allah tak memerlukan zat yang lain untuk dia wujud. Okey? Boleh kita nak menafikan keberhajatan Allah kepada benda lain. Itu dalam bahasa lain. Nak menafikan keberhajatan Allah kepada benda lain. Okey. Tapi kita ni berhajat pada benda lain. Itu makhluk. Kan? Kita berhajat pada nasi, pada orang, pada dia ni. Kan? Kita berhajat, kita makhluk. Allah tidak berhajat pada orang lain. Boleh? Jadi kalau kita kata maksud mudah bagi qiyamuhu bi nafsih ni, Allah tidak memerlukan, tak berhajat pada sesuatu yang lain daripadanya, iaitu makhluk, kan? Boleh faham? Itu bagus. Cik Lela kita komen, Allah tak berhajat pada makhluk. Kenapa tak berhajat? Sebab Allah ni maha kaya. Okey, ghaniyun, dia maha kaya. Okey. Baik. Lepas tu yang kelima, wahdaniyah. Ini senang je. Sifat salbiyah. Yang kelima apa? Esa. Esa ni macam mana? Allah ni tunggal, satu, the one only, kan? Jadi wahdaniyah ni fungsinya apa? Nak menafikan, Tuhan yang banyak. Okey. Menafikan ada lagi Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey. Sebab itu wahdaniyah ni, kata para ulama, Allah Ta'ala esa la saniya lahu. Tidak ada yang dua bagi Allah. Boleh, tak ada Allah pertama, tak ada Allah kedua, Allah ketiga, tak ada. Allah hanya esa, tunggal. Boleh, maknanya pemikiran kita, zihin kita, fikiran kita, amrul i'tibar, kita fikir, kita terima Allah itu esa. Tidak ada yang kedua, yang ketiga, keempat, kelima, sampai habis-habis, tak ada. Ia hanya satu Tuhan. Boleh, menafikan ketuhanan yang palsu. Banyaklah ketuhanan palsu ni yang direka-reka oleh makhluk. Apa tak? Tuhan macam-macam lah, kan? Tuhan ni, Tuhan tu, dewa-dewa macam-macam, kan? Kalau kita masuk dalam bab perbandingan agama, kita akan jumpa pelbagai teori-teori ketuhanan yang sesat, kan? Yang kadang-kadang kita baca pun pelik. Apa benda ni, fahaman macam ni, kan? Itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, boleh faham? Jadi kalau kita faham sifat salbi ni, salbiyah ni, insya-Allah akidah kita suci, akidah kita murni. Kita tak akan mensyirikkan Allah. Nampak tak? Kita tak akan menyamakan Allah dengan makhluk. Kita tak akan kata Allah ni sebelum ada Allah ada titik sahaja. Ni macam satu pegangan sesat yang pernah saya cerita dulu, kan? Dia kata sebelum adanya Allah, ada alam ni,
ada titik satu je. Titik apa? Titik bar tu. Ni memang pelik sikit ajaran dia. Kan, dia kononnya nak tasawuf tapi dia menafikan keberadaan Allah yang qidam, yang baqa' tu. Okey? Boleh faham ibu-ibu dan tuan-tuan sekalian? Itu amrun i'tibar. Dia kata seperti sifat salbiyah, kan, nafsiyah, ma'nawiyah. Okey, lagi yang terakhir sifat apa tu? Sifat ma'ani. Sifat ma'ani ni, kan, bahagian yang ketiga. Yang pertama nafsiyah, yang kedua apa tadi yang kedua? Salbiyah. Yang ketiga sifat ma'ani. Sifat ma'ani ni mudah sahaja. Kata guru kami, sifat ma'ani ni bermaksud sifat yang menunjukkan menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak menunjukkan apa? Kesempurnaan Allah. Itu sifat ma'ani. Boleh. Dan sifat ma'ani ni kita boleh nampak ni. Dia benda yang maujud. Kita boleh nampak nanti di akhirat. Kan, macam dalam kitab kita kan, muka surat 55 tu, itu maujud seperti zat Allah, dan semua sifat ma'ani yang 7 dapat dilihat di akhirat nanti jika diizin Allah. Macam tu. Okey, jadi makna sifat ma'ani yang 7 ni, sifat nak menunjukkan kesempurnaan bagi Allah. Okey, contohnya apa tuan-tuan? Ada 7. Yang pertama sifat kudrah. Kudrah ni kita kata perkuasa. Saya terjemuh perkuasa, bukan berkuasa. Berkuasa tu sifat maknawiyah. Okey, kalau kudrah ni perkuasa. Perkuasa bermaksud Allah tu ada kuasa menciptakan sesuatu perkara sebelum perkara tersebut ada lagi. Nampak tak? Allah Ta'ala ada sifat menciptakan kita sebelum kita ni ada. Nampak tak? Okay, itu sifat apa? Sifat kudrah, perkuasa. Yang kedua sifat iradah, kehendak. Okay, kehendak, perkehendak. Nanti kita akan bincang macam mana detail setiap sifat ni. Sifat kudrah, iradah pada tempat dia nantilah. Yang ketiga ilmun, sifat ilmu. Allah Ta'ala tahu segala-gala perkara ni, kan, sebelum perkara ini dicipta lagi. Itu tuan-tuan, kita nak kata apa? Itu ilmu Allah, dia maha sempurna. Ilmu Allah ni bukan daripada tak tahu kepada tahu. Okay? Ilmu Allah maha sempurna. Itu ilmun. Ilmu Allah. Maknanya dalam semasa kita duduk dalam perut ibu kita, kan, masa kita umur 6 bulan, kan, 7 bulan tu dalam perut ibu dulu, Allah tahu dah macam mana hidup kita kat dunia nanti. Kat mana kita mati, kat mana kita bekerja, semua Allah tahu dalam ilmu dia. Semualah makhluk tahu laka. Itulah kesempurnaan Allah. Kita tak boleh nak gambarkan macam mana, tapi kita yakin dia ada benda tu. Ilmu Allah ni hebat. Okey, lepas tu yang keempat hayah. Apa hayah? Sifat hidup. Allah Ta'ala hidup dengan hidup maha sempurna. Okey, hidup Allah bukan dengan ruh. Okey, kerana ruh itu makhluk. Okey, hidup dengan ruh ni makhluk sahaja, hidup dengan ruh. Allah Ta'ala bukan hidup dengan ruh. Okey, boleh. Kemudian yang kelima sama mendengar. Allah Ta'ala mendengar segala sesuatu di alam ini. Hebatnya Allah, hebat. Okay, kita tak tercapai nak fikir macam mana. Lepas tu basar, melihat, nombor 6. Yang ketujuh kalam, berkata-kata. Okay, Allah Ta'ala ni ada sifat berkata-kata.
Tapi berkata-kata Allah bukan macam kita. Kan kita dah belajar kat dia kan, sifat yang ketiga, sifat salbiyah tu. Kita ni berkata-kata kena ada mulut, kena ada getaran, kena ada pergerakan lidah. Okey, mulut kena buka, itu kita berkata-kata. Tapi berkata-kata bagi Allah, kita tak tahu macam mana. Okey, kita serah pada Allah. Tapi nanti kita akan bincang macam mana tu. Kan? Detail ni boleh faham. Jadi itu 7 sifat ma'ani. Kemudian yang terakhir, sifat maknawiyah. Juga dalam bab amrun i'tibar, iaitu ada 7 juga. Baik. Sifat maknawiyah, apa maksud dia? Okey, sebab ada orang kata kan sifat maknawiyah ni sudah ada dalam sifat ma'ani yang 7 tu. Okey, baik, jawabnya kata guru kami, tuan-tuan nak faham mudah, sifat maknawiyah ni adalah sifat yang melazimi akan sifat-sifat ma'ani tadi. Okey, faham Okey, ulang sekali lagi. Sifat maknawiyah, sifat yang menunjukkan kesempurnaan Allah Ta'ala juga, tapi dia melazimi akan sifat ma'ani. Maksudnya kalau kita kata Allah ni kudrah, Allah ni berkuasa, maka maknawiyahnya kaunuhu qadiran, keadaan Allah itu berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Okey, itu panggil sifat maknawiyah. Dia agak sama dengan ma'ani juga, tapi dia benda yang melazimi. Okey, lagi contohnya muridan, kaunuhu muridan, sifat yang melazimi daripada iradah, keadaan Allah yang berkehendak. Yang ketiga, sifat ilmun, keadaan Allah yang aliman, yang maha mengetahui. Okey, boleh faham tu Lepas tu yang nombor 4, kaunuhu hayyan, daripada hidup, keadaan Allah yang hidup, hidup yang sempurna. Okey, yang kelima, kaunuhu sami'an, keadaan Allah yang maha mendengar setiap apa yang kita buat ni. Boleh? Kalau sifat ma'ani, kata guru kami, beza macam ni beza dia. Beza dia, kalau maknawiyah ni, keadaan Allah yang maha mendengar. Okey. Sifat ma'ani pula, Allah Ta'ala contohnya mendengar, Allah ada kemampuan mendengar segala perkara. Mendengar Allah bukan guna alat. Okey, tu sikitlah perbezaan ma'ani dan maknawiyah secara mudah untuk permulaan ni. Okey, sebab kita akan masuk lagi dalam bab ni nanti insya-Allah, lebih detail lagi insya-Allah. Okey, boleh faham takat ni Okey, saya ulangkan lagi. Sifat maknawiyah merupakan sifat yang melazimi akan sifat ma'ani. Contoh, okey, sifat ma'ani perkuasa. Maknawiyahnya apa? Keadaan Allah yang berkuasa atas setiap sesuatu. Macam tu. Okey, sifat ma'ani iradah, Allah berkehendak, ada kehendak. Jadi maknawiyahnya keadaan Allah yang berkehendak, kaunuhu muridan. Okey, sebab tu dia ada depannya kaunuhu tu. Kaunuhu tu bermaksud keadaan Allah yang menguasai segala perkara ni. Okey, boleh faham? Itulah tuan-tuan 4 pembahagian sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sifat-sifat tu 3 tu, nafsiyah, salbiyah, maknawiyah, ada pada zihin. Yang ma'ani tu benda yang mawujud, benda yang betul-betul kita boleh tengok nanti di hari kiamat. Boleh faham Kemudian lagi yang terakhir, Adam. Adam ni tiada, ma'dum, tidak ada sama sekali. Maknanya Adam ni perkara yang memang tak ada, daripada awal-awal lagi tak ada. Boleh? Contohnya kita kata apa? Sifat-sifat mustahil bagi Allah, itu memang tak ada bagi Allah Ta'ala.
Faham? Contoh kita kata Allah Ta'ala ni mendengar kan. Sama' tadi, sama' mendengar. Jadi lawan dia mustahil ni apa? Pekak. Jadi pekak tu sifat yang ma'adum, yang tak ada bagi Allah Ta'ala sama sekali. Boleh faham Okey. Dan sebenarnya sifat-sifat mustahil bagi Allah tu sebenarnya sifat kita lah. Bagi kita benda tu boleh ada. Kan? Kita mungkin ada yang pekak, ada yang tuli, ada yang tak nampak, buta dan sebagainya. Okey, boleh setakat ni macam mana kita punya perbincangan tentang tajuk hari ni pada muka surat 55 dan 56 ni. Okey. Baik, saya harap faham semua ya. Okey. Saya pun rasa macam kita kena berhenti lah kan. Sebab takut-takut kita makin pening. Kan? Sebab saya yakin benda macam ni dia kena ulang seumur. Okey, ulang baru kita boleh faham. Nampak tak? Jadi boleh setakat ni kita bincang ada 4 tingkatan keberadaan dan ketiadaan tu, dan ada 4 juga sifat Allah. 4 perbahagian sifat. Okey, sifat nafsiyah 1 iaitu wujud, sifat salbiyah 5, sifat ma'ani 7, sifat maknawiyah 7. Campur semua 20 sifat bagi Allah. Okey, 20 sifat ni lah yang wajib kita belajar ni. Okey, sifat Allah banyak, tak terhingga, kita tak tahu berapa. Tapi 20 sifat ni yang kita ambil untuk kita kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh? Bukan bermakna Allah ni ada 20 sifat sahaja. Itu salah faham macam tu kena betulkan kita punya kefahaman. Baik. Okey, setakat ni ada soalan tuan-tuan? Jadi saya cek. Kalau ada soalan kita jawab insya-Allah. Ya, saya cek kat komen ni. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Apakah maksud ain zat? Apakah kaedah kewujudan Allah? Baik, ain zat ni tuan-tuan, benda yang ada lah. Allah Ta'ala ni dia zat yang sungguh ada. Okey, ain ni kita kata stokor kan. Tapi stokor tu untuk makhluk kan, jirim ataupun jisim yang kita dah belajar tu. Okey, Allah Ta'ala dia bukan macam tu. Okey, zat Allah Ta'ala memang ada, tapi kaedah wujud Allah tu bukan macam kita. Okey, boleh faham? Itu saya jawab yang khas sikit lah. Takut panjang, takut pening. Okey, baik. Seterusnya. Okey, kata Kak Nah kata faham Ustaz slow-slow. Bagi Kak Nah berat sikit untuk memahami hari ini. Kerana banyak sabar. Kena sabar dan kena fikir. Betul dah tu. Okey, baik. Baik, soalan tadi tu kaedah mengetahui kewujudan Allah. Dia ada beberapa kaedah lah. Antaranya kita guna akal kita. Okay, akal kita istimbat. Kita guna hukum akal tadilah. Wajib, mustahil, harus tu. Okey, lepas tu yang keduanya kita gunakan ma'rifah. Kan? Itu antara nanti kita bincang. Ada 3 kaedah, saya lupa dah. Ada 3 kaedah untuk mengetahui kewujudan Allah Ta'ala ni. Kita akan bincang pada tajuk dia nantilah, tajuk wujud nanti. Lebih khusus. Okey, insya-Allah. Okey, seterusnya bila pula sambung Ustaz? Baik, okay, alhamdulillah setakat ni tuan-tuan kita habis dulu untuk hari ni untuk bicara sifat 20, dan insya-Allah kita sambung lagi pula sifat 20 ni pada hari Jumaat ni. Okey, hari Jumaat ni insya-Allah sambung sifat 20. Esok kita sambung kitab tasawuf, penawar bagi hati. Hari Rabu kitab musalli. Hari Khamis hadis 40. Okey, hari Jumaat barulah sifat 20 pula. Mana kita pusing macam mana pusing. Okey, pusing. Hari Isnin dan Jumaat sifat 20. Okey. Benda ni ada dalam saya punya jadual saya. Ada dalam
DP gambar DP bagi grup Telegram dan grup WhatsApp ada jadual dah. Kasih ada nama kitab dan ada hari-hari bila. Boleh insya-Allah setakat ni faham baik. Okey, soalan seterusnya daripada Muhammad Mukhtar, bolehkah kita qada solat sunat subuh dan duha? Bila nak qada? Jawapannya kata para ulama kan, sunat kita mengqadakan solat sunat yang kita tinggal. Sunat boleh. Dan qada ni boleh pada bila-bila masa. Faham boleh bila-bila masa. Okey, contohnya kita nak qada sunat subuh lepas zuhur boleh. Kan nak qada solat duha lepas asar boleh. Tapi kalau boleh kita buat di rumah lah. Kan takut timbul fitnah. Kenapa dia tu duk qada tu, sembahyang apa tu? Okey. Okey, masih keliru Ustaz. Baik, benda macam ni nak kata macam mana ibu-ibu kena balik tengok semula tengok semula kita bincang tadi tu, cuba kita fikir dan kita ingat apa-apa yang saya sebut tadi tu. Kan? Mana benda macam ni dia kena ulang semua. Ulang dan buat ulang kaji, insya-Allah kita boleh faham. Boleh. Yang beri faham Allah, bukan saya. Saya hanya menyampaikan sahaja. Okey, jadi betul dah kata orang tua-tua dulu, memang ilmu tauhid ni ilmu yang payah sikit. Okey, payah kita nak faham sebenarnya. Tapi dia benda yang asas. Benda yang asas sebenarnya, bukan benda yang kata tinggi, kan? Tapi kadang-kadang istilah itulah yang menyebabkan kita ni payah nak faham. Okey, baik. Okay. Setakat ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya akan jawab sikit soalan-soalan dalam grup Telegram tu. Okey, kejap Baik, antaranya soalan yang pertama, okey, tentang puasa puasa hari putih yang jatuh pada 13, 14, 15 bulan Hijrah. Okey. Jadi kata para ulama di kata sini, kalau hari raya haji kan, kita haram berpuasa pada hari raya itu dan pada 3 hari tasyrik. Hari tasyrik apa? Hari 11, 12, 13. Jadi kena pada 13 tu kita tak puasa dah hari putih itu. Okey. Jadi kata para ulama boleh juga kita puasa 14, 15, 16 boleh. Okay, itu ada pendapat kata macam tu. Okey, 13, 14, 15 kan, itu yang biasa kita dengar. Ada kata juga boleh buat 14, 15, 16. Okey, boleh faham. Baik, itu yang pertama. Maknanya kalau kita puasa 2 hari pun insya-Allah dah boleh pahala besar tu. Kan? Sebab 13 tu hari raya, hari tasyrik. Hari tasyrik ni haram kita puasa. Baik, seterusnya, adakah memadai dengan sujud sahwi apabila semasa sujud akhir kita was-was? Adakah kita melakukan rukuk dan terus sujud? Adakah atau kita perlu sembahyang semula? Baik tuan-tuan. Kata para ulama kan, kalau kita was-was sahaja, jangan kita cara yang kita ambil tahulah, kita biarkan saja was-was tu. Okay, sebab was-was ni mainan syaitan. Okey, kita jangan kita pergi layan dia kalau was-was ni. Okey, kalau syak wasangka lain. Okey, wasangka ni syak lain. Syak ni contohnya kata para ulama beza syak ni dengan was-was. Syak ni dia datang sekali-sekala. Contohnya kita sembahyang hari ni kan, lepas tu 2 minggu lepas tu datang syak, aku sembahyang ni 4 ke 3. Tu syak. Kalau was-was ni dia datang tiap-tiap hari. Okey, kita rokok dah
Dia mari lagi was-was. Engkau tak rokok lagi tu. Itu was-was. Was-was jangan layan. Boleh faham jadi yang ibu ni tanya, was-was. Bila was-was tu, kita teruskan semayang. Jangan layan. Okey. Kalau kita syak, kata para ulama, kita boleh tambah 1 rakaat. Okey. Dan sunat sujud sahwi sebelum beri salam pada rakaat yang terakhir itulah. Okey, itu jawapan dia. Boleh faham Puan Rusyatinah tanya. Kemudian seterusnya tentang solat sunat isyraq, iaitu selepas kita sembahyang subuh, kan, kita duduk berzikir, baca Quran sehingga waktu isyraq, baru boleh sembahyang sunat isyraq. Baik, soalannya, sekiranya kita meninggalkan tempat solat, contoh buka TV, tengoklah, tanyalah ustaz, kan, dah tak boleh solat isyraq, betul ke gitu ustaz? Jawapannya tak, kan. Waktu isyraq ni kita buat lepas sedikit terbit matahari. Okay, katakanlah, kan, matahari terbit pukul 7 1 minit katakanlah. Kita buka TV kejap. Lepas tu kita pun buka TV, kita pergi sembahyang isyraq 2 rakaat, boleh, tak ada masalah. Okey. Boleh faham? Sebab ulama kata sunat isyraq tu juga sebenarnya sunat duha. Dia ada khilaf sikit. Okey, ada mengatakan sembahyang sunat isyraq itulah sembahyang duha. Okey. Tapi ada yang mengatakan juga sunat isyraq lain, sunat duha lain. Tak sama. Faham? Mana ada perbezaan ulama situ, kan? Boleh. Baik, seterusnya, salam ustaz, solat sunat subuh dan solat sunat duha, bolehkah kita qada? Sama kita boleh qada. Maknanya tadi saja jawab dia, kan? Solat sunat ni kita boleh qada pada bila-bila masa, kan, yang kita nak lah, insya-Allah. Okey. Baik, jika kita qada solat fardu dikerjakan pada waktu solat tahajud, dikira solat tahajud juga ke? Kata ulama, ya. Dah kira dipanggil apa? Dikira kita sembahyang malam lah kiranya. Kan, umpamanya kita, kan, bangun malam, kita nak qada solat-solat fardu yang lepas. Okey, itu lebih baik daripada kita buat yang sunat tapi kita tak qada lagi hak fardu. Faham? Maknanya kita bangun subuh, bangun awal sikit, kita qada yang lepas-lepas. Qada maghrib ke, qada subuh ke yang kita tinggal dulu, kan. Qada. Maka insya-Allah dah dapat dah pahala tahajud. Okey, ni soalan yang berulang. Semalam pun ada dah soalan ni. Kan? Mana kita, kalau kita sembahyang malam, kita qada ke, kita sembahyang sunat ke, biasa-biasa sembahyang sunat hajat ke, dapat dah pahala tahajud tu. Okey, sebab tahajud ni dipanggil solat yang kita buat lepas kita bangun tidur pada malam hari. Okey, walaupun tidur sekejap. Okey. Tapi yang afdal kita ni asing-asing lah. Kan, kita ni asing-asing. Contohnya ada orang tu dia qada sembahyang 6 rakaat. Contohnya 2 dia qada subuh. Lepas tu dia bangun lagi, dia buat 2 rakaat tahajud. Pun boleh macam tu, buat asing-asing. Tak ada masalah. Okey? Wallahu a'lam untuk beberapa soalan dalam kita punya live sekarang ni. Okey? Ada soalan tu saya tak jawab dengan detail sebab takut memeningkan kepala. Kan? Kita akan jawab nanti, akan sebut detail tu dalam bab dia. Okey, macam tadi dah macam bab kaedah kewujudan Allah tu, kan. Kaedah nak tahu wujud Allah tu macam mana, kita akan bincang di tempat dia nanti. Boleh faham insya-Allah, ibu-ibu sekalian? Okey, saya minta maaf sekiranya ada terkasar bahasa, ada kekurangan. Okey, bagi yang nak tahu jadual-jadual kita, kan, jadual kuliah kita ni, boleh join dalam grup Telegram ataupun grup WhatsApp. Okey, grup Telegram tu tuan-tuan pergi kat Telegram, tuan-tuan tarik saja. Okey, soal jawab Ustaz Mustaqim. Dia akan keluar dan masuk dalam grup tu terus. Sebab saya akan iklankan juga, kan, dia samping soal jawab, saya akan iklankan juga apa yang kita nak belajar esok. Contohnya pada petang ni ke, kan, maghrib ni ke, saya akan
iklankanlah. Esok kita akan belajar kitab apa, bab apa. Sekurang-kurangnya ibu-ibu boleh standby lah kan dengan kitab, boleh baca sikit, buat rujukan kan, contohnya. Boleh faham jadi saya minta maaf hari ni kalau ada yang tak faham tu, ada yang tak faham ke, ada yang pening ke kan. Saya minta maaf banyak sebab yang memberi faham Allah. Saya usaha saja yang setakat saya mampu, dan saya cuba dah guna bahasa yang paling mudah dah tu kan. Kalau guna bahasa pondok lagi tak faham lagi payah. Okey, dok main banyak-banyak iya kan. Jadi menentukan kadang payah bagi orang awam. Tapi kalau orang dah mengaji pondok lama, senang je lah bagi dia orang kan. Kita yang asas ni yang penting kita faham kandungan ilmu tu. Larah bahasa kita boleh gunakan yang mudah, yang sederhana, yang tinggi kan. Tapi kita guna yang mudah untuk orang awam. Boleh faham Itu antaranya untuk hari ini. Okey, insya-Allah kita jumpa esok pula untuk kitab tasawuf, kitab penawar bagi hati, sambungan bab yang ketiga, fasa ketiga pada menyatakan lidah. Esok kita akan bincang macam mana lidah kita ni. Apakah dosa-dosa lidah yang kita perlu jaga, yang perlu kita pelihara daripada membuat perkara tersebut. Kita akan bincang insya-Allah. Okey. Dan saya ucapkan kepada semua ibu-ibu sekalian, terima kasih kerana sudi melihat. Okey, walaupun ada yang tak faham hari ni kan, kita kena belajar lagi, teruskan belajar. Okey, yang memberi faham Allah. Kan, kalau kita tak faham lagi, kita minta ya Allah, sebelum masuk kelas tu, ya Allah, berilah aku faham ya Allah. Kan, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Itu doa dia. Okey, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu aku, warzuqni fahma, dan kurniakanlah, rezekikan aku ni kefahaman. Faham? Sebab rezeki ni bukan duit saja. Termasuk rezeki ni ilmu, kefahaman ilmu. Boleh faham boleh faham sikit, apalah. Yang asasnya kena faham sifat Allah yang 4 tadi tu. Okey, sebab tu tuan-tuan kena ada tulis, ada buat sikit catatan baru kita faham. Okey, terima kasih semua insya-Allah. Jumpa esok pula untuk kita sama-sama bincang tasawuf esok insya-Allah. Okey, ni ada link daripada Puan Azizah ni. Link WhatsApp. Okey, WhatsApp dan Telegram. Insya-Allah. Boleh klik situ, insya-Allah terus akan masuk. Okey, insya-Allah. Okey, wallahu alam, kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wallahu a'lam. Dan Allah lah yang lebih mengetahui, wa ilmuhu atam, dan ilmunya lebih sempurna, dan Allah berhak memberi faham kepada kita semua, dan kita hanya usaha saja insya-Allah. Okey, jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya-Allah kita jumpa esok insya-Allah.